Sebab tu Abdullah ni dia kata dekat laki-laki yang Nabi jamin syurga ni, tapi dia tak beritahu kat laki-laki ni. Dia kata ada masalah sikit dengan ayahku, boleh tak nak tumpang? Dia pun tumpang selama 3 malam 3 hari. Selama 3 hari itu Abdullah ini, Abdullah bin Amr, dia perhati dia ni hebat tang mana. Baca Quran banyak ke, sedekah banyak ke, dia jaga mak dia yang sakit ke, semayang malam tak tidur 5 minit 10 minit saja ke. Selama 3 hari dia tengok kawan ni daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, malam sampai ke pagi esok. Dia kata tak ada beza dengan apa hak kami buat. Laki-laki hak Nabi puji ni baca Quran sama macam kami je. Laki-laki hak Nabi puji ahli syurga ni, dia bangun malam sama macam kami je. Tuan-tuan tengok hebat para sahabat, semua baca Quran banyak, semua sedekah banyak, semua bangun malam. Abdullah kata laki-laki hak Nabi puji ni, dia bangun malam sama macam kami je, iaitu dia tidur 2/3 malam, dia bangun 1/3 malam. Bagi Abdullah benda tu biasa, kami pembangkit malam. Tang mana hebat. Akhirnya sampai hari ketiga, dia pun kata, wahai pemuda. Abdullah kata, dia kata, wahai pemuda, sebenarnya aku tak ada masalah pun dengan ayahku, tapi aku main jadi tetamu ni sebab Nabi SAW memuji kamu. Selama 3 hari berturut-turut kami duduk dalam majlis ilmu dengan Rasulullah. Sebelum hang masuk dalam Masjid An-Nabawi, Nabi kata sat lagi satu orang laki-laki ahli syurga nak masuk. Nabi puji kamu wahai pemuda. 3 kali Nabi puji kamu. Aku nak tanya kamu wahai pemuda, apa kamu buat? Aku tanya kamu apa yang kamu buat, sebab 3 malam aku duduk di rumah kamu, ibadat kamu sama macam hak kami buat. Laki-laki bakal ahli syurga itu dia diam je. Tuan-tuan, orang baik ni dia suka cerita kan, dia suka simpan. Dia suka simpan. Tak ada manusia baik dia suka cerita. Hak selalu duk cerita benda baik apa yang dia buat dalam Facebook tu, maksud dia ada masalah jiwa. Tiap-tiap hari beritahu, hari ni sedekah berapa, hari ni buat apa, hari ni mayang duha berapa. Orang soleh dia akan merahsiakan benda-benda baik yang dia buat, seperti mana orang jahat merahsiakan maksiat yang mereka lakukan. Orang soleh dia genggam rapat benda yang dia buat kepada Allah. Ini benda baik yang dia buat. Bila Abdullah ni dia tanya laki-laki bakal ahli syurga ni, dia kata apa kamu buat? Orang dia ni nak cerita ke? Tak cerita. Laki-laki ni kata ma huwa illa ma ra'ait. Bila Abdullah tanya, wahai pemuda, Nabi puji hang 3 kali, apa kamu buat? Dia jawab, dia kata tak buat apa, apa yang hang tengok hak tu lah. Nampak? Abdullah tanya lagi, dia bagi jawapan yang sama. Abdullah tanya lagi, dia bagi jawapan yang sama. Abdullah pun kata, tak apalah, aku minta diri. Bila dia berjalan pergi, pemuda dipanggil. Subhanallah. Dia kata, wahai Abdullah, inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Dia kata, apa yang hang tengok tu saja yang aku buat, kecuali ada satu benda yang aku jaga kepada diri aku, iaitu aku tak pernah nak berdengki dan berdendam dengan mana-mana orang Islam. Nampak tak? Ciri ketiga bakal ahli syurga duduk dalam mana? Kebersihan hati dia, kelembutan hati dia, kebaikan hati dia. Dia panggil kawan tu, dia kata, apa yang hang tengok yang tu je aku buat, akan tetapi hati aku tidak pernah berdendam dengan orang. Nampak? Dan dendam wala ahsudu ahadan,
Aku tidak pernah berhasad dengki dengan siapa-siapa pun di kalangan orang Islam, walau apapun kebaikan dan kelebihan yang Allah bagi kepada saudara se-Islam aku. Tuan-tuan nampak? Allah bagi kekayaan kepada jiran kita, Allah bagi kekayaan kepada adik-beradik kita, Allah bagi pangkat kepada jiran adik-beradik kita, Allah bagi kemasyhuran pada orang Islam yang lain. Kita tengok pangkat orang, kita tengok kekayaan orang, kita tengok keadaan kebaikan orang, sikit pun kita tak berasa dengki, sikit pun kita tak berasa dendam dengan dia, sikit pun kita tak berasa apa-apa dengan dia. Senang ke susah? Susah. Tengok jiran tukar pagar pun geram. Tengok jiran tukar pintu pagar automatik, geram dah. Balik-balik kerja tengok, lah dia tukar pintu pagar automatik dah. Dia ni gaji duk kira rendah pada aku, macam mana pula dia duk boleh pergi tukar? Nampak? Baru tengok satu nikmat Allah bagi dekat saudara se-Islam dia, dah mula dengki. Hati tak elok. Hati tak elok. Nak masuk syurga ke? Tak boleh. Syarat ketiga, hak saya sebut Ustaz, nak jadi ahli syurga, hati mesti elok. Bila lelaki tu bagi tahu apa rahsia dia, tuan-tuan, itulah rahsia lelaki bakal ahli syurga tu. Maka jawablah Abdullah ibn Amr ibn al-As ni, Abdullah ni jawab, hadhihi allati balaghtu bik, balaghat bik, hadhihi allati balaghat bik, inilah yang ada pada kamu, wa hiya allati la nutiq, dan benda inilah yang kami semua tak mampu buat. Hati. Tuan-tuan sekalian, tu ciri tu penting untuk saya dan kita semua. Kita duduk di padang mahsyar, nama kita dipanggil. Ada 3-4 cara untuk masuk syurga. Cara pertama, saya rasa saya sebut dah kot hari tu, wallahu alam. Hari tu tajuk apa tahu di sini? Hari tu tajuk apa? Bulan lepas mati. Tuan-tuan sekalian, ada 3-4 keadaan siapa-siapa yang ditimbang amalan dia nak jadi ahli syurga. Ada 3-4 keadaan. Satu, saya sebut satu, dia masuk syurga, nama dia tak kena panggil. Ni saya sebut dah rasanya. Dia ni masuk syurga, nama dia tak kena panggil. La ilaha illallah. Maksudnya macam mana Ustaz? Nama tak kena panggil? Maksudnya buku tak buka. Buku amalan dia tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mulianya dia Ustaz. Ya, di mahsyar kelak, ketahuilah di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada mereka masuk syurga, buku amalan pun tidak dibuka. Mereka lah kumpulan yang paling mulia di atas padang mahsyar. Saya tak tahu, ni bulan lepas saya sebut ke tak lagi, Rasul dengan Nabi pun Allah panggil mai ke depan, kemudian dibuka buku amalannya. Rasul dan Nabi, kesemua kau Ustaz? Ya. Dalilnya, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Itu dalil dia. Setiap umat akan disoal, setiap rasul akan disoal. Allah panggil Nabi Nuh, Allah panggil Nabi Saleh, Allah panggil Nabi Musa, Allah panggil mai depan Nabi Isa, seorang demi seorang, lalu dibawa buku mereka, lalu dibentangkan di hadapan mereka, lalu dipersoal satu persatu kepada nabi-nabi ini, apa yang kalian buat ketika hidup di dunia dulu. Tiba-tiba mai satu kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil umat dia hak special ni, bukan semua hak special. Mai ke depan, jom kita nak masuk syurga.
Mereka lah kumpulan yang masuk syurga. Timbang amalan pun tak kena, neraka pun tak masuk. Ini kumpulan pertama. Boleh berdoa tak? Boleh. Kumpulan pertama ni kumpulan Nabi ke Rasul? Bukan kumpulan Nabi, bukan kumpulan Rasul. Mereka adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doalah tuan. Banyakkan doa. Ni masuk kumpulan ni. Satu.